Boleh? Sekejap. Apa satu? Okey. Auzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah kita Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah ini kita sambung lah. Masih dalam kisah Nabi Sulaiman dengan Putri Balqis dalam surah An-Naml. Suratul Namli. Kalau kita sebut Suratul Namli. Namli. Ya Namlu. Sebab dia sambung. Dia An-Namlu. Oh, okey. Kalau tunggal macam tu Namlu kan. Bila sebut Suratul Namli. Suratul Namli. Suratul Namli. Kalau eja An-Nam, selamatlah. Kalau nak garis bawah baris atas kan An-Nam. Tapi kalau sebut besar sambung dengan perkataan surah tu surah An-Naml. Jadi dalam surah An-Nam ayat 32 hingga 35 kita tengok ayat ni. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ya ayyuhal mala'u ftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadidin wal amru ilayki fanzuri madza ta'murin. Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون فإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. Sudah berkatalah dia iaitu Balqis, hai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini. Aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu sekalian berada dalam majlisku. Ayat 27. Ayat 32. Mereka menjawab, kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang sangat-sangat dalam peperangan. Dan namun keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan. Ayat 33. Dia berkata, sungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, nescaya mereka membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia menjadi hina. Dan demikian pula lah yang akan mereka perbuat. Ayat 34. Ayat 35. Dan sesungguhnya aku akan mengirimkan utusan kepada mereka dengan membawa hadiah. Dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu. Ini Allah SWT rakamkan kata-kata Balqis. Okay. Dia bila mendapat surat daripada Nabi Sulaiman kan, dalam ayat yang lalu, Nabi Sulaiman telah mengirimkan melalui Hudhud sepucuk surat yang meminta supaya Balqis datang kepadanya dan mengaku beriman. Jadi bila dapat surat tu, Raja Putri Balqis sebagai raja, dia membawa mesyuarat, membawa menteri-menteri dia, pembesar-pembesar dia ke dalam majlis mesyuarat lah untuk buat keputusan. Kan? Menunjuknya Balqis ni seorang raja yang memang dia bermesyuarat lah dengan para pembesar-pembesar dia, menteri-menteri dia semua. Jadi dia minta mereka memberikan pandangan. Kemudian dalam ayat 3 seterusnya itu,
ayat 32 ayat 32 kita tengok kita sini lah ya. Kita tengok di huraiannya di muka surat 674. Balqis meminta pendapat kepada para pembesar kerajaannya. Setelah Balqis membacakan surat Nabi Sulaiman kepada para pembesar kerajaannya, dia pun meminta pendapat mereka dalam menghadapi masalah ini. Dia berkata dia kepada Balqis berkata, ya ayyuhal mala'uftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Dia kata dia memang kebiasaan dia lah, tak akan buat keputusan tanpa mesyuarat kan. Kemudian maksud ayat ni, hingga kalian menghadiri dan memberikan masukan kepadaku, bagi pandangan lah ya. Jadi dia minta pandangan. Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid. Menteri-menteri ni, pembesar-pembesar, dia kata kita kan ada kekuatan. Dah ada kekuatan, dia kata berilah. Dia minta pendapat, Balqis minta pendapat. Menteri itu kata mereka menjawab, kita adalah orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang sangat dalam peperangan. Maknanya keberanian yang sangat. Maknanya sangat hebat lah. Ada kekuatan, ada keberanian. Tentera yang banyak, tentera yang kuat. Ya. Maka maksudnya mereka memberikan gambaran tentang jumlah prajurit, lengkapan, perkapalan senjataan dan kuatan mereka. Maknanya tak heranlah mereka kata kita kan ada kerajaan kita kan kuat. Ada tentera yang kuat. Jadi maknanya apa yang diherankan sangat kan. Selanjutnya mereka menyerahkan keputusan kepada sang ratu. Mereka kata Balqis pun boleh buat keputusan memandangkan kita bukan calang-calang. Bukan kaleng-kaleng kan. Kuatlah, kita ada semua. Kenapa macam dia nak minta pandangan lagi? Macam yakinlah, pembesar-pembesar yakin bahawa mereka ada kekuatan, tak perlu nak risau. Balqis, Ratu Balqis boleh buat keputusan sendiri kan? Mereka berkata, wal amru ilaiki fanzuri madza ta'murin. Dan keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan. Artinya, kami tidak menentangmu dan tidak akan keberatan bila engkau hendak melawan dan memerangi mereka. Kami tidak akan melawan perintahmu, jadi apa pun yang engkau putuskan, itulah yang menjadi ketetapan. Putuskanlah saja pendapatmu sekarang, nescaya kami mentaati dan mengikutinya. Mereka kata terpulanglah kepada tuanku macam nak buat keputusan macam mana, dan mereka ikut je. Dan Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, Balqis berkata, innal muluka idza dakhalu qaryatan afasaduha wa ja'alu 'izzata ahliha azillah. Sungguhnya raja-raja, biasanya raja-raja kata Balqis, apabila memasuki suatu negeri, nescaya mereka membidasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia menjadi hina. Allah SWT berfirman dalam ayat ini, wa kadzalika yaf'alun, dan demikian pula lah yang akan mereka perbuat. Maknanya kebiasaan raja-raja ni kalau datang satu negeri, mereka menyerang dan mereka melakukan kemusnahan dan kezaliman sebab datang nak meluaskan kerajaan, nak menakluk. Jadi dalam tu akan berlakulah kezaliman. Kebiasaan macam itulah raja-raja ni. Jadi mereka berkata begitulah kebiasaannya. Kalau Sulaiman pun dia akan macam itulah. Dia akan datang, dia akan menyerang, dia akan bawa kerosakan dan mendatangkan kehinaan kepada rakyat di negeri yang dia negeri kita lah, kata umpama yang berlaku kepada menurut kebiasaannya lah. Jadi pada akhirnya Ratu Balqis mengambil langkah perdamaian dengan saling menyerahkan hadiah dan menawarkan kepada Sulaiman untuk tidak saling menyerang. Tapi Nabi Balqis dia menghantar hadiah, ya. Dia berkata, wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyatin fanaziratun bima yarji'ul mursalun. Dan sungguhnya aku akan mengirimkan utusan
kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu. Jadi Balqis buat keputusan bukan dari pandangan pembesar-pembesar dia, dia sendiri membalas surat yang membalas kiriman surat Raja Nabi Sulaiman itu dengan kirim hadiah. Dia buat keputusan nak kirim hadiah. Nampak kan dia bukan seorang yang, dia seorang yang cerdik lah. Seorang yang terbuka pemikirannya, seorang yang berpandangan jauh, walaupun kebiasaannya berlaku macam tu kalau satu kerajaan kalau datang kepada satu negara, dia akan menguasai. Tapi dia tak berfikir macam tu, dia nak tengok dulu keadaan macam mana. Dan dia dengan beradab juga membalas kiriman Nabi Sulaiman surat tu dengan bawa hadiah. Dia hantar hadiah. Aku akan menunggu apa jawapan Sulaiman setelah aku kirimkan hadiah. Ada kemungkinan ia menerima hadiah dari kita dan mungkin juga ia menolaknya. Boleh jadi juga dia membebankan kepada kita kewajipan membayar upeti yang harus kita serahkan setiap tahun. Kita harus lakukan itu agar ia tidak memerangi kita dan bunuh rakyat kita. Jadi dia fikir panjang untuk keselamatan negara dia tu. Dia tak nak, kalau boleh tak nak berlaku peperangan, tak nak berlaku kemusnahan, tak nak berlaku sesuatu yang tidak elok sebagaimana biasalah. Jadi dia cuba kirim hadiah pada Nabi Sulaiman. Kirim hadiah kan. Okey, kemudian Qatadah berkata, Qatadah ni ahli tafsir lah. Kalau kita tengok di buku ni di bawah kitab yang ada pandangan para ulama ni, kitab yang dirujuk adalah kitab At-Tabari, tafsir At-Tabari, kitab tafsir Al-Baghawi. Ini kitab dalam kitab-kitab selain daripada tafsir Ibn Kathir ni, ada kitab-kitab tafsir yang lain yang banyak cerita-cerita pandangan-pandangan ulama. Ibn Kathir dia pilih kebanyakan hadis dengan ayat Quran untuk mentafsirkan ayat-ayat yang dia bawa. Jadi dia petik juga satu dua pandangan orang lain daripada kitab-kitab tafsir lain yang ada pandangan-pandangan yang di luar daripada hadis, daripada ayat-ayat Al-Quran sendiri, kan. Para ulama ini juga mereka merujuk kepada kitab Al-Quran, ayat-ayat lain, cerita-cerita lain, dan mereka juga merujuk daripada kitab-kitab yang terdahulu, kan. Boleh jadi cerita-cerita yang tak ada dalam Quran dan hadis tu ada dalam kitab Taurat, kan. Kitab-kitab lain lah, kitab-kitab yang sebelum Al-Quran ini. Dan juga mereka merujuk kitab-kitab sejarah. Sejarah ni mereka mendapat maklumat daripada kitab-kitab terdahulu dan juga daripada macam kajian, mereka pergi mengkaji dengan interview orang ramai, mencari maklumat melalui pergi ke tempat yang berkenaan, bertemu orang lama, dengar cerita-cerita lama, cerita-cerita orang lama. Itu antara maklumat daripada sejarah lah. Jadi para ulama ni macam-macam cara lah mereka mendapatkan maklumat. Jadi dalam kitab yang kita pakai ni, tafsir Ibn Kathir, dia tak banyak letak pendapat yang di luar daripada Al-Quran dan hadis, kan. Cuma ada sikit-sikit saja tentang sejarah macam ni. Tak ada masalah sangat lah, kan. Dan Qatadah berkata, semoga Allah menyayangi dan meredai Ratu Balqis. Betapa cerdas dan lembutnya Ratu Balqis, baik ketika ia sudah masuk Islam ataupun saat ia masih dalam kemusyrikan. Ia begitu cerdik untuk menyerahkan hadiah dan menghindari pertumpahan darah antara manusia. Yang dia berulasan macam ni, kan. Jadi memang di akhir cerita ni Balqis masuk Islam. Balqis ni seorang yang bijak, seorang yang cerdik. Dia ada kemampuan, dia ada kelebihan dia, sebab tu dia jadi raja, kan. Dia jadi raja. Kenapa dia musyrik? Kenapa dia menyembah matahari? Ini kebiasaan orang-orang yang musyrik ni. Kadang-kadang
bukan daripada mereka sendiri, tetapi mereka mewarisi, kan, mewarisi orang sebelumnya, ibu bapa datuk nenek mereka, jadi memang itulah yang diwarisi. Jadi belum sampai kepada dia dakwah kepada kebenaran. Ini pertama kali sampai dakwah bila Nabi Sulaiman menyampaikan dakwahnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan para ahli tafsir lainnya berkata, Ratu Balqis berkata kepada kaumnya, jika Sulaiman menerima hadiah, berarti ia memposisikan dirinya sebagai raja. Oleh kerana itu, kalian harus memeranginya. Namun, bila ia tidak menerima hadiah, berarti ia benar-benar Nabi. Oleh kerana itu, kalian harus mengikutinya. Dia bagi hadiah tu nak tengok. Kalau dia kata kalau Sulaiman menerima hadiah, berarti dia raja. Dia raja. Kalau dia Nabi, dia takkan ambil hadiah. Kan? Maknanya bagi seorang raja, kepentingan dunia ni penting. Kan? Habuan dunia ni penting. Kalau bagi hadiah pun dia ambil, sebab itu benda kan. Kalau dapat kerajaan pun dia nak, kalau dia datang pun boleh jadi dia bawa kemusnahan kan, sebab dia nak takluk, nak meluaskan lagi kerajaan dia. Itu kalau dia raja. Kalau dia Nabi, dia takkan buat macam tu, dia takkan ambil hadiah. Dia maknanya Balqis tahu tentang Nabi dan Rasul. Ada dalam kitab-kitab sebelum kan, apa Nabi dan apa Rasul dan apa tugas mereka. Jadi dia kata kalau dia Rasul, dia Nabi, tentu dia takkan terima hadiah. Sebab bila Nabi dan Rasul, dia ada mesej lain. Dalam dia apa saja yang dia buat lah. Maknanya itulah pandangan Balqis. Jadi maknanya dia nak tengok jawapan daripada Nabi Sulaiman. Kita teruslah ya, ayat 36 hingga 37. Bismillahirrahmanirrahim. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. Maksud ayat ini, maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman berkata, apakah patut kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik dari apa yang diberikan kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Sulaiman kata macam tu. Dia kata maknanya maknanya macam itulah. Dia kata adakah dia nak dibeli dengan hadiah tu kan? Sedangkan nak maksud dia nak ditawarkan dengan hadiah tu, sedangkan yang dia ada lebih lagi daripada tu. Ini bukan tanda sombong kan? Tanda tegas. Gambaran tegas. Gambaran tegas maknanya Nabi Sulaiman bercakap macam tu bukan sombong dan takabur, tapi itulah hakikatnya. Dia dah ada kerajaan yang hebat. Dan apa yang diberikan oleh Balqis itu tak menambah apa-apa pun kepada dia. Kalau dia tak banyak, dia ada lagi lebih daripada itu kan. Tapi dia bercakap begini bermakna dia bercakap yang benar. Dengan tegas menyatakan kebenaran. Kita tak beranilah macam ni kan. Kalau kita bercakap dia jadi macam sombong. Kalau orang yang beriman, kalau Nabi dan Rasul bercakap, itu satu tanda kebenaran. Satu tanda tegas dan benar. Kita pun bolehlah macam tu kan. Maknanya kita kalau tegur orang apa-apa yang kita bercakap menegur perkara batil yang datang daripada hati yang ikhlas dengan perkataan yang benar, itu memang akan tetap jadi benar kan. Jadi dia seorang Nabi, dia bercakap ini memang kerana tegas dengan kebenaran. Maknanya apa yang ditawarkan oleh Balqis itu sebenarnya dia
dia tak teringin pun. Dia ada banyak lagi pada tu. Kan? Dia kata. Dan dia kata, kembalilah kepada mereka. Sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentera yang mereka tidak berkuasa melawannya. Dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu. Itu Sabak. Dengan terhina dan mereka menjadi tawanan-tawanan yang hina dina. Nabi Sulaiman kan sebelum ni dia dah dakwah dah. Ajak pada Islam. Kan? Ajak Balqis pada Islam. Jadi tengok ayat-ayat Al-Quran kan, ayat Allah ringkas tegas. Dalam ni dia tak cerita lagi, tapi sebab sebelum ni dah cerita dah. Nabi Sulaiman dalam surat awal tu dah dakwah dah. Jadi bila datang hadiah dia kata macam nak bodek dia. Kan? Macam tak faham lagi. Tak faham lagi apa yang sebenarnya yang dia nak. Jadi macam tu lah. Dia kata ini bermakna dia masih nak tawar-menawar lagi. Kalau macam tu, Nabi Sulaiman kata dia akan buat keputusan untuk pergi penyerang. Serang, kita tengok dia kata serang, dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri Sabak. Kalau cara yang betul ni bukan menzalimi, bukan bersikap memusnahkan. Kalau tak mau ikut, kami akan ambil negara ni, kamu keluar. Macam tu kan? Bukan maknanya bunuh, berlaku zalim. Dia tak mau ikut sebab dia janji kalau kamu ikut selamat. Tak ikut kami suruh keluar. Macam tu. Dia akan buat macam tu. Memang dia tegaskan lagi kepada utusan tu, dia suruh bawa balik hadiah tu. Kemudian dia kata kalau macam tu kami akan lawan. Dia suruh sampaikan. Maknanya ni utusan ini akan sampaikan kepada Balqis lah. Kan? Kita tengok ni. Mana tadi ayat kalau nak sambung? Di muka surat 676 ni lah. Hadiah dari Ratu Balqis dan jawapan dari Sulaiman. Banyak di antara ulama ahli tafsir dari kalangan salaf dan generasi lainnya yang menyebutkan bahawa Ratu Balqis mengirimkan kepada Nabi Sulaiman hadiah yang sangat besar. Hadiah tersebut berupa emas, perak, permata dan lain-lain. Nampak sekali bahawa Nabi Sulaiman tidak berkenan melihat keseluruhan hadiah-hadiah itu. Ia juga tidak mempedulikannya. Bahkan ia menolak hadiah-hadiah tersebut. Dia tak nak kan? Ia berkata mengingkari apa yang mereka lakukan terhadapnya. Atumiddunani bimal. Apakah patut kamu menolong aku dengan harta? Maknanya nak beli dia ke dengan harta ni? Nak bodek dia ke? Maksud dia macam tu lah kan? Maksudnya kerajaan, harta dan bala tentera yang Allah. Maksudnya dia kata apakah kamu sekalian hendak memujuk aku dengan harta supaya aku membiarkan kalian berbuat kemusyrikan? Kamu tak nak terima dakwah, bagi hadiah ni kamu nak terus macam dalam keadaan asal, supaya terus macam tu lah pendirian awal tu, musyrik tetap musyrik, tetap menyembah matahari. Jadi Nabi Sulaiman kata, adakah hadiah ini akan untuk mata dia? Tidak sama sekali, dia kata. Fama atani Allahu khairum mimma atakum. Fama atani Allahu khairum mimma atakum. Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadamu. Aku ada banyak lagi, dia kata. Maksudnya kerajaan, harta dan bala tentera yang Allah berikan kepadaku jauh lebih baik daripada apa yang kalian miliki. Bal antum bihadiyatikum tafrahun. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Dia ada banyak lagi pada tu, hebat lagi kerajaan dia, boleh bercakap, boleh memahami bahasa binatang. Semua makhluk termasuk binatang tunduk kepada dia, lagi hebatlah kerajaan dia. Tetapi dia kata dia tak rasa bangga pun. Tapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Maksudnya kalian, wahai para pembawa hadiah dan persembahan, merasa bangga dengan apa yang kalian bawa. Adapun aku tidak ada yang aku terima dari kalian kecuali Islam, atau kalian lebih memilih diperangi. Dia kata dia itu bukan matlamat dia. Dia tak pandang pun harta benda itu semua. Yang penting dia nak mereka menjadi Islam, kembali menyerah diri pada Allah SWT, kembali taat kepada Allah, tinggalkan sembahan selain daripada Allah. Itu yang dia nak. Ataupun adakah kamu memilih untuk diperangi? Maksud dia macam tu kan. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, irji' ilaihim, kembalilah kepada mereka. Yang ni dengan bawa hadiah, baliklah. Baliklah hadiah-hadiah tu. Falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha wala nukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun.
Sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentera yang mereka tidak kuasa melawannya, dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu. Dengan tegas, dengan berani, dengan confident lah kan, sebab dia ada kekuatan. Nabi Sulaiman seorang Nabi, seorang Rasul, dan dia ada kekuatan. Kerajaan Nabi, kerajaan Sulaiman telah dikenali oleh semualah. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, kembalilah kan, dia kata okey, sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentera yang mereka tidak kuasa melawannya, dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu. Itu Sabah, dengan terhina dan mereka menjadi kawanan yang hina-dina. Ketika utusan-utusan ratu telah sampai ke istana Balqis dengan membawa pulang hadiah serta membawa peringatan dari Sulaiman, maka ia pun berikut rakyatnya tunduk. Ini saya tak faham. Maka ia pun berikut rakyatnya tunduk dan taat kepada permintaan Sulaiman. Ia pun berikut bala tenteranya bermaksud. Ini yang kita tak fahami bahasa Melayunya, bahasa Indonesia ni. Ya? Kesimpulannya di sini, tentera-tentera utusan tu baliklah. Ya? Balik membawa pesanan, membawa mesej yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman. Akhirnya, ini ada dalam ayat selepasnya. Apa yang disebut dalam ayat ini, yang kita tak faham maksud berikut tu apa. Kalau kita berikut tu, berikutnya lah kan. Tapi Allah Alam, tak faham bahasa Indonesia terjemahan dia. Tapi maknanya utusan ni dah balik, bawa hadiah tu, bawa pesanan-pesanan daripada Nabi Sulaiman, dan akhirnya dan memberitahu bahawa Sulaiman akan menyerang kalau mereka tidak mahu beriman, kan? Akhirnya Balqis tunduk pada Sulaiman, masuk Islam. Itulah kesimpulannya. Ini ada cerita dalam ayat berikutnya. Okey. Kita tengok ayat 38 hingga 40. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Fa inni 'alayhi laqawiyyun amin. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadha min fadli rabbi layabluwani aashkuru am akfur. Faman syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Berkatalah Sulaiman, wahai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Nabi Sulaiman kemudian dia memang sentiasa berada di kalangan rakyat dia, kan. Apa yang berlaku ni, Nabi Sulaiman dia disaksikan oleh rakyat dia. Ada jin, ada manusia, kan, ada makhluk-makhluk lain. Tapi kemudian dia menawarkan kepada orang-orang rakyat dia ni, siapa yang boleh buat satu kejutan, membawa singgasana Balqis kepada tempat dia. Dia harapkan dia orang akan datang kepada dia. Sebelum mereka sampai, dia nak bawa istana tu dulu. Nak buat kejutan. Nak buat kejutan. Kan? Nak buat kejutan kepada Balqis. Jadi dia tawarkan siapa yang boleh. Maknanya boleh bawa dalam masa yang cepat. Kemudian berkatalah Ifrit. Ifrit ni jin. Dia daripada kalangan jin, nama dia Ifrit. Yang cerdik disebut.
Berkata Ifrit yang cerdik dari golongan jin, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Maknanya tak sempat duduk tu, tak sempat bangun lagi lah. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercayai. Mereka ni memang ada kemampuan sebab tu dia mengaku boleh, kan? Jadi itu Ifrit yang menawarkan tenaga dia, menawarkan kebolehan dia. Kemudian berkatalah seorang yang punya ilmu dari ahli kitab, ada seorang manusia, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkelip. Qabla an yartadda ilaika tarfu. Itu sebelum berkelip mata Nabi Sulaiman. Berkelip tu maknanya yartad tu bila celik tak sempat pejam. Bila tengah pejam tak sempat nak celik lagi. Dah sampai dah istana tu depan mata. Orang ni kata dia boleh buat macam tu. Tadi jin. Ifrit kata tak sempat Nabi Sulaiman berdiri, kalau duduk tak sempat berdiri lagi. Dia dah bawa, tiba-tiba ada, kan. Maka kalau Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk kurnia Rabbku untuk mencuba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia saya tak berapa nampak kat buku ni sebab kecil, kan. Sungguh bersyukur, siapa yang bersyukur, terjemahan dia. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Rabbku maha kaya lagi maha mulia. Nampak tak ayat ni? Allah cerita jelas sampai mesej tapi tak detail. Ya? Nabi Sulaiman menawarkan kepada orang-orang dia untuk bagi khidmat, ikut ke siapa yang boleh bagi yang terbaik lah, bawa istana tu. Kemudian Allah jawab, akhirnya istana tu dibawa kepada sebagaimana yang dia nak lah. Istana Balqis dibawa ke negeri Sulaiman. Kemudian disebut dalam ayat ni, Nabi Sulaiman sebut semua ni berlaku hadza min fadli rabbi. Semuanya adalah daripada Tuhanku yang maha kaya. Makna berlakulah. Istana tu dibawa pindah ke negeri Sulaiman, kan? Daripada Sabak tu ada. Ayat Al-Quran tak cerita dengan apa? Satu persatu, detail. Tapi kalau kita baca ni pun kita faham bahawa akhirnya ada yang bawa istana tu, berpindahlah istana Balqis ke negeri Sulaiman, dan akhirnya Nabi Sulaiman kata ini semua adalah kerana kuasa Allah. Bukan kerana dia tak puji Ifrit, dia tak puji orang yang mengaku nak boleh buat tu, tak kata hebatnya orang, hebatnya kamu apa semua, kan. Tapi dia puji Allah. Semuanya ini berlaku dengan kuasa Allah SWT. Kita tengok huraian dia. Kita secara ringkas daripada ayat tu. Jadi ke surat 678 tu ada huraian. Menghadirkan singgasana Ratu Balqis dalam sekejap mata. Dalam sekelip mata lah, dalam sekejap. Kita bahasa Melayu sekelip mata, kan. Tadi ayat tadi, orang yang sebut tu dia kata bukan sekelip mata, tak ada kelip lagi. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan sebuah keterangan dari Yazid bin Ruman. Dia berkata, ketika para utusan yang membawa hadiah kepada Nabi Sulaiman itu telah kembali dengan membawa jawapan dari Nabi Sulaiman, Ratu Balqis berkata, demi Allah, aku tahu orang ini bukanlah raja biasa, tak terima hadiah, kan. Kita tidak akan mampu melawan mereka. Kita tidak boleh sedikit pun berlaku tidak beradab lah. Tidak berlaku pongah terhadapnya. Berlaku lebih kurang terhadapnya. Ia pun kemudian mengirim utusan kedua kepada Nabi Sulaiman untuk membawa sebuah surat yang berisi, aku akan datang kepadamu dengan membawa serta raja-raja bawahanku supaya aku bisa mendengarkan secara langsung apa kehendakmu dan apa agama yang kau serukan kepada kami. Jadi surat ini mengandungi maksud Balqis nak pergi berjumpa dengan Nabi Sulaiman. Selanjutnya, ia pun memerintahkan untuk menjaga singgasana kerajaan yang selama ini ia duduki.
Singgasana itu terbuat dari emas yang dilapisi oleh intan yakut zabarjad, sejenis permata dan berlian. Maknanya ada cerita dalam kitab lain lah ni kan. Singgasana itu berada dalam 7 lapis istana, di mana istana yang satu berada pada bahagian istana yang lain yang ukurannya lebih besar. Itu kita tengok ada tingkap-tingkap kan. Ia pun mengunci pintu-pintu istana tadi seraya berkata kepada orang kepercayaannya yang diberikan mandat mengurusi kerajaan selama dia pergi jauh. Tutup pintu semua, tutup istana, tutup semua, ada orang jaga. Jaga baik-baik negara ini berikut singgasana kerajaanku. Tidak boleh seorang pun yang memasuki singgasana itu. Tidak diperkenankan seorang pun melihat singgasana itu hingga aku pulang kembali ke negeri ini. Okay. Selanjutnya berangkatlah Ratu Balqis bersama 12,000 raja bawahannya. Al-Quran tak sebut kan, tapi diceritakan 12,000 raja bawahannya. Di bawah dia tu raja-raja, disebut raja. Raja bawahannya untuk menghadap Nabi Sulaiman. Masing-masing dari ke-12,000 raja itu membawa ribuan tentera. Tak tahulah berapa ribu, berapa puluh ribu, banyak mana kan, 100,000 yang pergi tu. Raja saja 12,000 dah. Lepas tu dengan tentera-tentera lagi. Maka Nabi Sulaiman pun mengirimkan para jin untuk mengawasi arah perjalanan mereka dan untuk mengetahui sudah sampai di mana rombongan itu berjalan. Dan Nabi Sulaiman ada hebat lagi, ada jin. Jadi ramai tentera kerajaan Balqis hebat, raja ramai, tentera ramai, tapi Nabi Sulaiman lagi hebat. Ada jin yang boleh, jin ni dia kemampuan dia luar biasa. Okay, dia luar biasa. Dia boleh buat yang apa sahaja perkara yang manusia tak boleh buat. Cuma jin pun tak tahu juga tentang perkara gaib. Gaib dia tak tahu. Tak nampak tak tahu. Okay? Jin sekali pun tak tahu. Yang Allah tunjuk nampak. Yang Allah tak tunjuk dia tak nampak. Okay? Tapi yang manusia tak nampak dia boleh nampak. Dia di alam gaib, tapi banyak perkara-perkara yang gaib yang Allah tak tunjuk dia tak boleh nampak. Jadi jin boleh dalam sekelip mata, boleh masuk dalam badan manusia melalui mana-mana rongga kan, sebab dia tak tahu apa, makhluk yang tidak, jisim dia tak sama macam manusia. Disebut makhluk yang tidak berjisim, maknanya dia tak nak kita kata sebesar habuk ke, sebesar jarum ke, ataupun besar ke, tak tahu. Tapi bila dia datang ke dalam kehidupan manusia, itu menyamar sebagai binatang, menyamar sebagai manusia, sebagai benda yang tidak hidup, semua tu jin boleh buat kan. Dia boleh pergi jauh. Itu jin. Okay. Di saat pasukan Balqis itu sudah semakin mendekat, ia pun mengumpulkan seluruh jin dan manusia menjadi bawahannya. Dia ada juga kan? Ya ayyuhal malau ayyukum. Dia tu maksudnya Balqis kan? Di saat pasukan Balqis sudah semakin mendekat, dia pun mengumpulkan seluruh jin dan manusia yang menjadi bawahannya. Ni Nabi Sulaiman mengumpulkan. Ya ayyuhal malu ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Berkata Sulaiman, wahai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Tadi kita tanya kan. Tadi cerita Ifrit tawar diri. Kemudian ada seorang manusia berkata, aku akan datang kepadamu dengan bawa singgasana itu kepadamu sebelum. Ni kata jin, kata Ifrit, jin. Dan kata tadi, Ibn Abbas berkata, maksudnya sebelum engkau berdiri dari tempat di mana engkau sekarang duduk, itu kata Ifrit. As-Sudi dan ulama tafsir lainnya berkata, Nabi Sulaiman duduk di meja tugasnya untuk menetapkan hukum dan memberi keputusan dan mengatur kontribusi makanan kepada manusia dari pagi hingga tergelincir matahari. Nabi Sulaiman dia duduk di tempat dia je, beri arahan sahaja. Dia nak cerita tentang kedudukan Nabi Sulaiman. Firmannya tentang penyataan Ifrit, wa inni alaihi laqawiyyun amin. Yang Ifrit kata dia, sungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercayai. Ibn Abbas berkata, maksudnya aku kuat memikul singgasana itu dan terpercaya menjaga intan berlian dia berlapisinya. Dia boleh bawa
istana tu dan boleh terpelihara lah segala isi yang ada dalam istana tu. Dia yakin semuanya tidak akan berserakan lah. Dia akan membawa dengan selamat lah, dengan segala isi kandungan apa yang ada dalam istana tu dia boleh bawa dengan selamat. Dan Nabi Sulaiman berkata, aku ingin yang lebih cepat dari itu. Dari sini dapat kita fahami bahawa keinginan Nabi Sulaiman untuk menghadirkan singgasana tersebut semata hendak membuktikan keagungan kurnia kerajaan yang dilimpahkan oleh Allah kepadanya, serta menunjukkan kehebatan bala tentera yang ditaklukkannya. Keagungan dan kebesaran yang dimiliki ini tidak pernah Allah berikan kepada seorang manusia pun sebelumnya, dan tidak pernah diberikan kepada seorang manusia pun sesudahnya. Ini sekaligus menjadi bukti yang tidak terbantahkan di hadapan Balqis. Apa dia lagi? Dan kaumnya atas kenabian dan kerasulannya. Ini mukjizat Allah kurniakan kepada Nabi Sulaiman. Kuasa kerajaan yang hebat, kan? Kerana kejadian itu adalah suatu hal yang sangat menakjubkan dan di luar kemampuan manusia. Mukjizat lah. Di mana sebuah singgasana megah dapat dipindahkan sebelum pemiliknya sampai ke negeri yang sedang dituju. Sementara singgasana itu telah dikunci rapat-rapat dan dikawal oleh pasukan pengawal istana yang cukup banyak dan tangguh. Maknanya, kan tadi dia pesan lah, Balqis pesan suruh orang jaga kan, suruh kawal istana tu. Tapi akhirnya Nabi Sulaiman nak bawa kan pindahkan istana itu. Ketika Nabi Sulaiman ingin pemindahan singgasana itu lebih cepat dari waktu yang disanggupi oleh Ifrit, maka qala allazi 'indahu 'ilmun minal kitab, berkatalah seorang yang punya ilmu dari Alkitab. Ini kata-kata orang lain kan, tadi jin, ini manusia. Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, ia bernama Asif. Ada kata Asif, ada kata Asaf. Kerjaan dia alif, ain alif sad fa kan. Jadi ada yang kata Asif, ada yang kata Asaf. Yang bernama Asaf, sekretaris peribadi Nabi Sulaiman. Demikian pula keterangan yang dikutip oleh Muhammad bin Ishaq dari Yazid bin Ruman menjelaskan bahawa ia bernama Asaf bin Barkhiyah. Ia adalah orang yang sangat terpercaya, sangat dipercayai lah, dan mengetahui secara mendalam tentang nama Allah yang agung, sehingga doanya dikabulkan. Semua rakyat Nabi Sulaiman beriman kan. Termasuklah jin, Ifrit tadi, dan juga orang yang mengaku dia boleh bawa ni, yang bernama Asaf ni. Dia kata ke mana? Qatadah berkata ia adalah orang mukmin dari golongan manusia, namanya adalah Asaf. Allah berfirman menjelaskan ucapan Asaf, seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab. Seorang yang beriman, berilmu, bijaksana lah. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfu. Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Yartadda tu kedip. Tarfuka tu kelopak mata. Maksudnya tetap pandanganmu, lihat dan tatap pandanganmu, lihat dan tatap ke depan, pandangi apa yang kau mampu. Sungguh engkau tidak akan memejamkan mata terkecuali, maknanya mata tengah duk celik tu tiba-tiba sampai kan, kecuali singgasana itu akan nampak hadir di depanmu. Kemudian laki-laki itu pun berwuduk lalu berdoa kepada Allah. Menurut Mujahid, yang ia baca adalah ya zal jalali wal ikram, wahai Allah yang memiliki keagungan dan kemurahan. Maknanya dia berdoa dan minta. Orang yang beriman kepada Allah kan, dia yakin dia boleh buat tapi tetap berdoa pada Allah. Sebab yang menentukan boleh atau tidak sebenarnya Allah SWT. Jadi doa apa ambil wuduk lah. Doa berwuduk, lepas tu dia baca doa, dia baca tu, dia zikir ya zal jalali wal ikram. Masa ni wuduk solat tu kita tak tahulah cara macam mana kan. Doa macam mana. Doa tak samalah, berdoa minta pada Allah. Ya. Jadi dia berdoa, lepas tu Allah SWT berfirman, falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadha min fadli rabbi la yabluwani ashkuru am akfur faman syakara fa innama yashkuru li nafsi. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, maknanya tiba-tiba ada kan, dia pun berkata,
Ini termasuk kurnia Rabbku untuk mencuba, untuk menguji. Untuk mencuba makna menguji aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Bila dah tiba-tiba ada istana tu, Al-Quran tak cerita dengan detail kan, tiba-tiba selepas orang tu mengaku dia boleh buat, dia pun minta doa kepada Allah, dia wuduk minta doa kepada Allah SWT, tiba-tiba ada. Allah Alam lah macam mana kan, tapi dengan kuasa Allah, dengan izin Allah. Dengan izin Allah, makbul doa dia, tiba-tiba dah ada. Dan Nabi Sulaiman bila tengok macam tu, dia kata hadza min fadli rabbi. Kita pun kalau tengok kita dapat apa-apa anugerah ataupun orang puji kata cantiknya, pandainya, kita buat tu ni kan, hadza min fadli rabbi. Ini adalah daripada apa, kelebihan daripada Tuhanku. Ayat ini sebagaimana firman-Nya, man amila salihan fali nafsih wa man asaa fa 'alaiha wama rabbuka bizallamin lil 'abid. Barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang buat jahat, maka dosanya atas dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Rabb yang menganiaya hamba-hambanya. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa Nabi Sulaiman orang yang soleh, ya? orang yang apa, yang berdoa tadi orang yang soleh. Jadi itu kurnia Allah kepada orang yang soleh. Kurnia Allah kepada orang yang soleh. Itu kurniaan Allah. Jadi Nabi Sulaiman nak mengajar kepada umat dia, kepada rakyat dia, bahawa semua yang berlaku adalah dengan izin Allah. Walaupun ini menggambarkan betapa bijaksananya, betapa hebatnya orang berkenaan, kan? Tapi Nabi Sulaiman tak puji. Dia kata ini kurniaan Allah kepada kita, kepada dia untuk menguji keimanan dia, adakah dia akan terus bersyukur kerana banyak nikmat Allah bagi pada dia, ataupun dia akan menjadi sombong, takabur, jadi makna kufur, kan? Jadi ujian Allah. Mana Allah tambah nikmat kepada dia. Sebenarnya dia sentiasa beringat, dan Allah SWT sentiasa maknanya dia sentiasa bersyukur atas segala nikmat tu. Maknanya nikmat ni kadang-kadang bila sampai satu tahap orang tu okey, dia bersyukur, terima kasih kepada Allah SWT. Tapi boleh jadi sampai satu tahap dia kagum pula, kan? Sampai satu tahap dia tiba-tiba kagum dengan diri sendiri. Boleh berlaku macam tu, kan? Tapi Allah SWT ajarkan kepada Nabi Sulaiman supaya terus bersyukur, supaya ajarkan kepada orang lain, kepada hamba Allah yang lain, rakyat dia, orang di bawah dia, umat dia, supaya sentiasa bersyukur pada Allah SWT. Segala nikmat, segala kelebihan Allah yang bagi. Hatta pindahnya istana Balqis dan sekelip mata itu pun adalah kurniaan Allah. Allah tak ajar dalam ayat ni suruh Nabi Sulaiman puji orang dia tu. Tapi dia ajar ini adalah daripada Allah, kelebihan daripada Allah SWT. Jadi kita pun macam itulah, kita sebut hadza min fadli rabbi. Kadang-kadang kita lupa, kan? Kita tahu tu daripada Allah, tapi kalau kita sebut kalimah hadza min fadli rabbi itu ikut sunnah lah. Ikut sunnah Nabi, ikut sunnah apa yang Allah ajarkan kepada Nabi Sulaiman. Itu apa makna yang boleh kita ambil lah ayat tu. Jadi sambung ayat tu, faman kafara alaihi kufur wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun. Sesiapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan siapa yang beramal soleh, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan. Maknanya ditanamkan di sini akidah tauhid, akidah orang yang beriman kepada Allah dan sentiasa mengakui kekuasaan Allah dan bersyukur kepada Allah SWT. Orang berkenaan tak dipuji pun tak jejas apa-apa lah. Okay? Kalau kita kan tiba dapat buat sesuatu, orang lain tak boleh buat, tiba kita dapat selesaikan masalah yang bos dah lama dah duk cuba settle tak boleh, orang lain tak boleh, tiba-tiba kita dapat settle kan, dapat data misalnya, katalah bos tu tak puji kan, tak puji, kita buat benda yang orang tak boleh buat, orang lain tak boleh buat, kita seorang boleh buat. Kalau tak puji kan, manusia ni kan dia akan rasa
tak apa, tak pandang pun kan. Sampai macam ni buat pun tak pandang kan. Ini sampai bawa istana ke depan mata pun tak ada apa-apa pujian daripada Nabi Sulaiman. Cuma dia suruh bersyukur, puji Allah. Ini daripada Allah. Itulah Allah SWT nak ajarkan kepada kita. Semuanya datang daripada Allah. Segala kekuatan, kekuasaan, kelebihan, semuanya daripada Allah SWT. Kalau kita dapat buat, kalau kita dapat sesuatu, itu adalah kena dengan kurnia Allah. Dengan kurniaan Allah itu sebenarnya Allah bagi kurnia, kalau kita bersyukur, Allah tambah lagi nikmat. Kalau kita lupa, itu menjadi punca akhirnya orang menjadi kufur pada Allah SWT. Kan? Okay. Firman Allah SWT, dan barang siapa yang ingkar, maka sungguhnya Rabbku maha kaya lagi maha mulia. Man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Maksudnya dia maha kaya, tidak perlu kepada hamba-Nya dan tidak perlu kepada ibadah mereka. Dia maha mulia pada zatnya. Meski tidak ada seorang makhluk pun yang mahu beribadah kepadanya. Maknanya Allah SWT maha kaya. Kekuatan, kehebatan kita, sumbangan kita tak menambah pun kekayaan Allah. Kan? Kita hebat macam mana pun, banyak sumbangan kita pun, maknanya macam-macam lah kita boleh buat, tidak menambah kekayaan Allah. Allah memang dah tetap kaya dah. Dan begitu juga Allah maha mulia zatnya, meskipun tidak ada seorang makhluk yang mahu beribadah kepadanya. Kalau orang tak nak beriman, tak nak taat kepada Allah, kekuasaan Allah tidak berkurang. Allah takkan jadi lemah, Allah takkan jadi susah, takkan jadi miskin. Allah tetap maha berkuasa. Keagungannya tidak memerlukan bantuan siapapun. Kandungan ungkapan Nabi Sulaiman AS di atas sama dengan ungkapan yang dikemukakan oleh Nabi Musa AS. In takfuru antum wa man fil ard. In takfuru antum wa man fil ardi jami'a. Fa inna Allah la ghaniyyun hamid. Jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Semua orang tak beriman di muka bumi ni, tak ada siapa pun orang beriman, Allah takkan jadi, tidak akan mengurangkan kekuasaan Allah. Kan? Allah maha kaya lagi maha terpuji. Dan sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang termaktub dalam kitab Sahih Muslim, ini hadis ini kita tengok. Yaqulullahu ta'ala, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'an. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'an. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah waman wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah. Maksud hadis ni bahawasanya dia berfirman, ni hadis qudsi lah, bahawasanya dia berfirman, Allah berfirman. Hadis menyebut bahawa Allah sebut macam ni. Dia bukan ayat Quran, tapi Rasulullah sebut ini kata-kata Allah. Bahawasanya dia berfirman, Allah berfirman, wahai hamba-Ku, jikalau orang pertama sampai yang terakhir daripada kalian, daripada kalangan jin dan manusia, semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, maka sedikit pun tidak menambah kerajaan-Ku. Dan wahai hamba-Ku, jikalau orang pertama sampai yang terakhir daripada kalian, daripada kalangan jin dan manusia, semuanya menjadi orang yang paling berdosa, maka sedikit pun tidak akan mengurangi kerajaan-Ku. Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya itu semua adalah amal perbuatan kalian. Aku perhitungkan untuk kalian. Aku berikan balasannya untuk kalian. Maka sesiapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah ia memuji Allah. Dan barang siapa yang mendapatkan keburukan, maka janganlah ia mencela, melainkan kepada dirinya sendiri.
apapun yang kita buat tidak menjejaskan Allah Ta'ala. Semuanya untuk kita. Kan? Kita buat baik untuk kita. Kita dapat pahala, dapat ganjaran bahagia di dunia, dapat balasan di akhirat. Kalau manusia dan seluruh jin, seluruh makhluk tidak taat kepada Allah, tak ada siapa pun taat kepada Allah, Allah tak kurang kekuasaan dia. Kan? Allah tetap maha berkuasa. Maknanya maha berkuasa. Semua yang tidak taat itu kembali kepada orang yang tidak taat. Dia yang dapat balasan ni. Balasan di dunia, kadang-kadang balasan di dunia dan di akhirat, kadang-kadang balasan di dunia sahaja, kadang-kadang balasan di akhirat saja. Yang balasan di dunia ni dapat, maknanya di dunia ni mungkin tidak diterima kerana tidak beriman, tidak terima balasan azab di dunia. Dapat lagi nikmat, itu istidraj. Ya? Istidraj. Allah bagi nikmat. Dia tidak taat, dia tidak beriman kepada Allah, tapi dapat nikmat, dapat hidup senang. Itu maknanya Allah SWT nak bagi dia, uji dia, istidraj. Allah bagi istidraj. Allah tak ada apa-apa. Allah tak terjejas sedikit pun. Kan? Jadi manusia tu, bila dia tidak beriman, dia yang akan terima balasan dia. Kalau di dunia senang pun, di akhirat akan terima balasan dia. Kalau istidraj ni sangat bahaya lah. Orang leka kan, dia rasa macam okey je dia. Takkanlah bila dah senang, takkanlah kalau secara logik, takkanlah orang tu dah senang di dunia, tak taat kepada Allah, dia senang di dunia, dia bahagia di dunia, takkanlah nak bahagia lagi di akhirat. Kan? Allah yang berhak memberikan balasan. Dah tak taat kepada Allah, takkanlah Allah SWT akan ubah fikiran. Kan? Allah SWT maha adil, maha teliti dalam perhitungannya. Dah tak taat pada dia, di dunia dia bagi, ambil lah. Dunia ni tak apa sangat pun. Kan? Lagi di akhirat tu lebih utama. Di akhirat, kalau tak beriman kepada Allah SWT, hidup dengan penuh nikmat, senang lenang di dunia, tapi tidak beriman kepada Allah, di akhirat sudah pastilah akan dapat balasan yang adil daripada Allah SWT. Kan? Semua itu adalah kurnia Allah kepada pemberian Allah, anugerah Allah kepada manusia, kepada hamba-Nya. Dia yang cipta kita, dia yang menjadikan kita hidup berlakon di dunia ni, dan dia menentukan akhirnya macam mana dapat balasan. Kan? Allah tengok je. Kan? Allah Maha Kuasa. Dalam surah Ar-Rahman kan disebut Allah sibuk. Allah sentiasa sibuk. Allah sibuk ni bukan maknanya bila sibuk terpenat, bila sibuk ni jadi kelang kabut, menunjukkan Allah SWT sentiasa ada sesuatu. Maknanya sentiasa melakukan sesuatu. Kita tengok dalam surah Ar-Rahman. Disebut Allah sibuk dengan urusannya. Jadi bukan dengan itu menambah kekuasaan Allah lagi. Bukan kerana kalau tak sibuk tu Allah SWT kurang kuasanya. Jadi lemah. Dia kena sentiasa bekerja macam kita. Kalau tak kerja, nanti gagal, nanti macam-macam lah. Tapi Allah SWT Maha berkuasa. Semua apa yang dia yang ada dalam sifat tu semuanya menggambarkan kekuasaannya. Yang dia suruh kita buat itu, buat ini, jangan buat itu, jangan buat ini, untuk kita sendiri. Untuk manusia sendiri. Jadi Allah SWT dah berikan panduan kepada kita. Kalau terima balasan baik, kalau terima nikmat, Allah suruh kita dalam ayat ni, suruh kita dalam hadis tadi kan, suruh Hadza min fadli Rabbi. Min hadza min fadli Rabbi. Kemudian suruh bersyukur, falyahmadillah dalam hadis. Kalau dipuji, hadza min fadli Rabbi. Falyahmadillah, kita ucap alhamdulillah. Pujilah Allah. Dan hadza min fadli Rabbi, ini adalah daripada Allah SWT. Alhamdulillah. Semuanya adalah nikmat daripada Allah SWT. Itu maknanya adab kan, Allah SWT ajar kepada kita adab. Adab dapat nikmat. Adab dapat kekuasaan. Nabi Sulaiman macam mana dapat kekuasaan. Kemudian Allah tetap ingatkan kita tentang tanggungjawab. Tanggungjawab sebagai raja, tanggungjawab utama dia adalah menyampaikan dakwah, mengajak semua yang di bawah kekuasaan dia beriman kepada Allah. Jadi ajak Balqis tu bukan apa, nak ajak supaya beriman.
tinggalkan kekufuran, syirik, kembali datang kepada dia, terima Islam, menjadi orang yang beriman. Okay? Maknanya yang lain tu kegunaan Allah untuk memberikan, menambah indah kehidupan. Okay? Bila beriman, takkanlah, okay? tak cerita dalam surah ni, bila beriman takkanlah jadi jatuh kerajaan dia. Kalau ikut ini, kalau kita ikut dari segi apa, dari segi kita fikiran kita lah kan, jadi bertambah kuat lah gabungan kerajaan dua tu. Ya? Tambah kuat. Allah akan tambah nikmat. La in syakartum la azidannakum. Allah akan tambah nikmat. Maknanya berimannya Puteri Balqis menambah kekuatan. Berimannya Puteri Balqis menambah kekuatan Nabi Sulaiman, menambah kekuatan Puteri Balqis itu sendiri. Ya, akhirnya dia beriman kan. Dia beriman ni ayat 41 hingga 44 dia cerita. Ini jelaslah ayat ni. Ya. Kalau kita baca ayat pun tak baca huraian, dah faham dah. Ya. Kita faham itu namanya yang kita buat ni, kita tadabbur. Kita tadabbur baca kitab tafsir. Ulama Ibn Katsir ni dia buat tafsiran. Dia tafsir ayat Allah. Kita tadabbur, maknanya tadabbur ni kalau kita tak baca huraian dia pun kita boleh dapat pengajaran. Kalau kita baca huraian-huraian tafsir, kita boleh dapat ilmu lagi lah. Boleh tambah kefahaman kita lagi. Jadi itulah sebenarnya bulan Ramadan ni kita baca Quran, tadarus, tadabbur juga. Baca satu muka surat, tengok makna dia, ambil pengajaran. Tadarus lah. Kita target misalnya sehari ni kita nak tadabbur satu muka. Cukup. Yang lain tu tadabbur lah. Tadabbur lah. Yang lain tu tadarus lah. Tadarus nak khatam kan. Tadarus ni, khatam ni bukan apa. Bila kita khatam bermakna kita baca satu buku tu sampai habis tahu cerita keseluruhan. Kita kan baca buku cerita nak habis kan. Ustazah ni sekolah rendah dulu bukan main lagi. Daripada sekolah rendah lagi. Baca buku mesti nak habis. Lepas tu bila dah tua-tua ni Quran tak habis-habis kan. Kadang baca je, kadang tak khatam pun, tadabbur tak apa dah. Jadi kita baca kita tak tahu. Ustazah nak tahu apa ni? Keputusan cerita. Nak tahu keputusan novel tu, jadi tengok drama tu bersiri episod sampai habis nak tahu cerita kan. Ini sebab tu para ulama khatam banyak kali. Khatam pertama kali tahu dah cerita kan. Baca sekali lagi sebab seronok baca sekali lagi kan? Kalau kita tengok ayat-ayat Quran ni, orang yang Allah nak bagi hidayah lah, orang Arab, dia tengok Al-Quran ni sangat cantik ayat-ayatnya, maknanya kan. Sebab tu saya tengok satu video viral tu, budak kecil orang Arab, orang kita pergi bagi Quran kan, budak tu dia tak dapat Al-Quran, dia menangis. Macam kita lah tak dapat ayat buku kan, macam nak tengok ni baca kan, dia orang baca tu macam ayat sedap. Kalau kita tengok kita tadarus, kita akan jumpa ayat-ayat tu ada yang di belakang tu semuanya berakhir dengan la alima hakimah rahimah kan. Ada yang yaqilun yaf'alun yatadabbaru, sama je. Makna tak cerita tu, urutan cerita tak lari. Dan perkataan di hujung tu sama je. Manusia tak mampu buat. Sebab tu kat orang Arab dicabar, orang jahiliah kan dicabar nak buat satu ayat pun tak mampu. Dia jadi pelik. Dia jadi macam kadang-kadang kita pantun kan. Bukan nak melemak itu ciptaan kita mesti ada kekurangan kan. Pantun tu dia punya di atas membayang tu lain, cerita lain. Pisang emas bawa belayar masak sebiji di atas peti kan. Tiba-tiba nak kisah budi kan. Kita tak mampu buat seindah Al-Quran. Jadi kita ambil kesempatan di bulan yang penuh barakah ni, Allah gandakan pahala. Kita ambil mudah-mudahan dengan kita khatam, tadarus, tadabbur ni, kita akan memberikan motivasi kepada kita untuk terus kaji Al-Quran. Lepas tu kita nak buat apa yang Allah suruh. Ada ilmu pada kita. Kita nak buat, kita ada panduan kan. Kita nak buat sesuatu ada panduan. Allah suruh tu kenapa, Allah suruh ni kenapa. Kalau kita rasa tak jelas, boleh rujuk kan, rujuk kepada kitab, rujuk ustaz, rujuk para alim ulama kan. Jadi kita dapat panduan kan, dapat
Kalau ada masalah, dapat menyelesaikan masalah kita insyaAllah. Aku Astagfirullahaladzim. Jadi kita akhiri di sinilah. Ada soalan tak? Itu lebih. Kalau tak ada soalan. Ada soalan Pak? Macam mana? Tak ada soalan kenapa? Rasa macam mana? Boleh faham tak? Ustazah, tak ada. Tak ada. InsyaAllah lah. Kita teruskanlah. Teruslah beribadah. Teruslah kita dengan Al-Quran kan? Nama kita. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في الخلق وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا لوالدينا وارحمهم كما ربنا صغيرا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في رمضان وارزقنا ليلة القدر في هذه السنة وفي كل سنة. ربنا عليك توكلنا وإليك نبدأ وإليك المصير. Ya Allah, kurniakanlah kami kekuatan, kurniakanlah kami kesabaran untuk terus istiqamah melaksanakan amal ibadah kami di bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Berikanlah kami kekuatan, kesabaran untuk terus membaca, mentadabbur Al-Quran. Semoga dengannya kami dapat melaksanakan cara jalan hidup dan melaksanakan apa yang kau perintahkan dan meninggalkan apa yang kau larang dalam hidup kami, ya Allah. Allahumma hdina ila siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan doa yang kau perkenankan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustazah. Sama akhir dengan subhanakallahumma wa Terima kasih Ustazah. bihamdika. Allahu akbar. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum, insyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat berpuasa semua. Maaf zahir batin. Puasa. Ya. Puasa. Okey, sama. Saya semua. 1, 2, 3.